bulan Mei ni ada hari gurunya, ada hari jururawat, hari ibu dan juga ulang tahun angkasa ataupun pertubuhan yang dianggotai oleh koperasi-koperasi seluruh negara. Dan dalam pada itu kita bertumpu juga kepada pentingnya koperasi sekolah. Dua dalam satu ni sebenarnya, sambutan ulang tahun angkasa dan juga sedikit sebanyak ke arah sambutan koperasi di sekolah dan guru-guru yang membantu untuk menjayakan sebuah koperasi sekolah. Jadi kita bersama dengan tamu saya di studio, Datuk Haji Abdullah Fatah Haji Abdullah yang merupakan Presiden kepada Angkatan Koperasi Malaysia Berhad Angkasa. Terima kasih Datuk kerana bersama kami. Ya, terima kasih. Dan tahniah atas ulang tahun yang bakal disambut pada hujung bulan Mei ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita bincangkan sedikit tentang angkasa dan juga koperasi sekolah. Adakah koperasi-koperasi sekolah juga sebahagian daripada angkatan angkasa? Pertama, terima kasihlah kepada pihak RTM ini. Saya ini untuk kali yang banyak kalilah peluang yang diberikan oleh RTM. Bila bercakap pasal koperasi, ia tidak boleh lagi daripada menyebut tentang peranan angkasa. Dan kebetulan hari ini adalah merupakan ulang tahun angkasa yang ke-44. Jadi kita dirujukkan pada 12 Mei tahun 1971. Dan memang sekarang ni dah ada pada 31 Disember 2014 yang lalu, Suruhanjaya Koperasi telah berjaya mendaftar lebih hampir 12,000 buah koperasi. Daripada jumlah itu ada 2,313 buah koperasi sekolah. Dan ini juga adalah merupakan dinaung di bawah angkasa, oleh kerana angkasa itu adalah merupakan badan induk yang bertanggungjawab untuk menaung kepentingan gerakan koperasi di negara kita. Baik, Datuk, kita cuba fahami apakah perbezaan koperasi sekolah dengan koperasi-koperasi biasa yang menganggotai angkasa? Dari segi undang-undang yang sebenarnya tak ada perbezaan, cuma bila kita nak dari segi pengurusan untuk kita membezakan antara koperasi yang mana ahlinya dianggotai oleh orang dewasa dengan koperasi yang dianggotai oleh pelajar-pelajar sekolah. So dalam konteks koperasi di Malaysia, mereka yang layak menjadi ahli ialah berumur 18 tahun ke atas. Ini koperasi dewasa. Tetapi dalam konteks koperasi sekolah, kajian membenarkan mereka yang berumur 12 tahun ke atas. Jadi sebenarnya koperasi sekolah ini adalah kombinasi, ahli dia adalah di antara kaki tangan guru dan kaki tangan sekolah bersama dengan pelajar sekolah. Itu dia beza antara koperasi sekolah dengan koperasi dewasa. Sementara koperasi dewasa, macam saya sebutkan tadi, ahli dia mestilah 18 tahun ke atas. Jadi selalunya tertubuhnya satu koperasi adalah untuk menjaga manfaat dan kepentingan ahlinya dan juga ada fungsi ekonomi di sebalik penubuhan setiap koperasi. Bagaimana dengan koperasi di sekolah? Adakah ia membawa konsep yang sama kepada pelajar-pelajar sekolah? Tujuan utama sebenarnya untuk melatih pelajar-pelajar di sekolah ataupun mendedahkan pelajar-pelajar sekolah tentang koperasi. Selain daripada tujuan untuk menanamkan ciri-ciri keusahawanan, mengajar mereka bekerjasama, mengajar mereka tentang pentingnya esprit de corps, selain daripada melatih mereka dalam segi kepimpinan. Ini antara tujuan gerakan koperasi sekolah. Barangkali dulu you pun pernah jadi ahli koperasi sekolah kan. Dan ia banyak memberi manfaat. Selain daripada kita cuba untuk memaksimalkan perkhidmatan kepada ahli-ahli koperasi sekolah. So dalam konteks hari ini kita tengok koperasi memainkan peranan penting dalam menyelesaikan, membantu pihak kerajaan menyelesaikan masalah, memberikan pendapatan yang terbaik pada ahli-ahli. Jadi kita tahu koperasi boleh mengurangkan peranan yang dimainkan oleh orang tengah. Jadi ini boleh membantu mengurangkan kos akibat kenaikan sara hidup yang berlaku sekarang. Sebab kita tahu koperasi kalau memberi pendapatan, dia memberi secara pukal. Jadi kalau dia beli produk, dia boleh beli produk secara pukal dan sudah tentulah dengan harga yang pukal sudah tentulah harganya lebih murah. Dan ini kita offer kepada ahli-ahli koperasi kita. Ini konteks yang dimainkan oleh gerakan koperasi. Kalau di sekolah, selalunya barang-barang yang dijual tu bertumpu kepada barangan pelajar-pelajar itu sendiri. Misalnya contoh sebagai saya di sekolah dulu, koperasi di sekolah saya menjual lencana yang selalu saja kita hilangkan kerana lencana itu sepatutnya melekat di baju, tetapi untuk tujuan-tujuan tertentu ia akan ditanggalkan dan hilang.
baju pendidikan jasmani dan juga seluar pendidikan jasmani. Jadi semua ini dijual di koperasi sekolah. Tetapi ada juga koperasi yang menjual barang-barang keperluan seharian seperti Maggi dan sebagainya. Itu pun dijual di koperasi sekolah. Jadi bagaimana tentang pengurusan koperasi-koperasi sebegini dan bagaimana akan terus melibatkan pelajar sekolah dalam pada mengurus meskipun ada barang yang dijual yang bukan sebahagian daripada keperluan asas pelajar sekolah? Ya, perkembangan koperasi sekolah sekarang memang begitu memberangsangkan. Kalau memang saya setuju, mungkin saya pun dulu pernah menjadi orang kata ahli lembaga koperasi sekolah, sebab koperasi sekolah ni kompetisi ahli lembaga dia 6 orang guru, 7 ataupun 9 daripada kalangan pelajar-pelajar. Jadi memang kita mendapat perkhidmatan pada waktu, memang betul antara barang-barang yang jual pada permulaan wujud koperasi sekolah adalah merupakan alat tulis dan termasuklah rencana tali leher. Memang kita tahu, saya pengalaman sebagai dulu sebagai penjaga koperasi lah, ahli lembaga koperasi, memang antara barang-barang yang menjadi yang laku ialah itu memang lencana lah, sebab lencana ni selalu hilang kan, dan begitu juga dengan tali leher dan sebagainya. Jadi kalau tengok sekarang ni lebih berkembang, lebih hebat daripada dulu. Sekarang ni di bawah program angkasa, kita juga sekarang macam saya katakan tadi, koperasi sekolah bukan semata-mata untuk sekarang ni bukan semata-mata untuk menjual alat tulis, pensil, buku dan sebagainya, tapi lebih kepada dah meluas. Jadi sekarang dah ada lebih daripada 500 buah koperasi sekolah yang terlibat dalam menjual barang-barang keperluan harian. Termasuklah yang you sebut Maggi dan sebagainya. Ini memang dulu saya ingat kalau duduk asrama malam, memanglah kita akan cari koperasi sekolah untuk dapatkan bekalan Maggi dan sebagainya. Untuk makluman, ada dah koperasi-koperasi sekolah yang telah mencipta jualan sehingga 1 juta. Wow. Jadi dah ada 2. Dan angkasa mensasarkan dalam tempoh sampai 2020 kita nak pastikan sekurang-kurangnya ada 50 buah koperasi sekolah yang turnover dia akan melebihi 1 juta. Wow. Sekarang ni yang ada di Sekolah Menengah Seri Kota di Kota Baru dan juga Maktab Rendah Sains Marab Kepala Batas. Ini adalah 2 koperasi sekolah yang telah pun melebihi jualan tahunannya sebanyak RM1 juta. Wow. Jadi macam saya sebutkan tadi, kita ada 2,313 buah koperasi sekolah, dan pada tahun lepas koperasi sekolah ni telah pun membuat jualan lebih daripada RM320 juta. Nah, ini cukup besar, walaupun kita tadi macam kita koperasi sekolah ni biasa alat tulis, tapi sekarang dah lebih pada itu. Peningkatan telah berlaku dengan begitu. Jadi Datuk, kalau kita dah bercakap tentang nilai pulangan yang begitu besar sekali, bagaimana dengan pengagihannya semula kepada ahli-ahli yang merupakan pelajar sekolah? Itulah saya mencadangkan supaya sebenarnya potensi itu boleh dikembangkan lagi, macam saya sebutkan tadi. Secara puratanya share setiap ahli koperasi sekolah saham yang dimiliki atau pelaburan yang bukan adalah terlalu rendah. Sekarang secara purata RM10 seorang je. Jadi kita mencadangkan supaya untuk mendapat pulangan macam yang sebutkan tadi, selain daripada mendapat barang dan perkhidmatan yang lebih baik dan barang yang lebih harga yang berpatutan, kita juga nak supaya setiap pelaburan mereka mendapat pulangan yang lebih besar. So dalam konteks ini kita mencadangkan supaya pelajar-pelajar, dan saya pun memohon persatuan ibu bapa membantu gerakan koperasi sekolah ni dengan menggalakkan anak-anak mereka menambah saham. Jadi kalau sekarang ni RM10, kita cadangkan supaya mereka ni sekurang-kurangnya RM100, RM1,000. Dia tak ada sekatan untuk tambah saham dari masa ke masa. Tidak dalam tempoh 5 tahun dia belajar tu, lepas tu nanti saham yang ada di koperasi sekolah tu boleh digunakan untuk mereka menampung ataupun membiayai sebahagian daripada keperluan apa mereka nak melanjutkan pelajaran pada masa akan datang. Ini peluang yang baik untuk anak-anak kita juga belajar tentang ekonomi dan bagaimana ia memberi kesan kepada kehidupan seharian mereka. Akhir kata, Datuk mungkin boleh berikan sedikit penerangan tentang sambutan ulang tahun angkasa pada hujung bulan ini. Ya, saya juga nak mengambil
ucap terima kasih kepada guru-guru dan selamat hari guru yang akan berlangsung pada 16 Mei. Terima kasih utama sekali guru-guru koperasi sekolah. Dan dalam konteks angkasa, kita akan mengadakan persidangan kebangsaan pada 30 Mei yang akan datang. Banyak program yang telah diatur selain daripada persidangan pada 30, tapi pada 28 dan 29 kita akan atur seminar, expo dan juga forum perdana. Pada waktu saya jemput perwakilan semua akan dimaklumkan untuk hadir pada tarikh yang berkenaan. Terima kasih Datuk kerana bersama kami. Terima kasih. Dan selamat hari ulang tahun kepada Angkasa juga. Terima kasih.